Palestin pastinya tidak akan dikelar dan dikenal sebagai Palestin lagi. Akan sampai satu waktu kita akan kenal seluruh itu sebagai tanah Syam. Seperti mana berkatnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana Syamina. Tak ada dah Palestin tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam qabla al-kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Nawaitu ta'alluma bit ta'lim wa tazakkur bit tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'i wajhillah wa qarbihi wa mardatihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dipunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru berbanyak oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insyaallah pada malam ini bagi mengisi ruang iktikaf tuan-tuan menantikan masuknya waktu Isyak, sama-sama kita mohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala moga-moga pertemuan kita menjadi pertemuan yang diangkat sebagai taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga diterima jual beli kita pada malam ini dan juga diterima pertemuan ini sebagai majlis ilmu. Pada malam ini kita bawakan perkongsian sambungan daripada kitab Umuril Umatil Islam wa Zuhuril Imam Mahdi alaihi salam. Ini muka surat 154 pada tajuk kedua bicara berkenaan dengan fitnah Dajjal, yang mana tajuk kedua ini adalah tajuk terakhir yang membincangkan tentang cara-cara menyelamatkan diri dari Dajjal. Disebut oleh penyusun pengarang Syekh Amin Jamaluddin, segala puji bagi Allah yang selalu menurunkan ubat dari setiap penyakit yang diketahui oleh setiap orang yang berilmu
dan tidak diketahui oleh orang-orang yang jahil. Maka barang siapa yang tidak mengetahui, hendaklah ia tidak mencela siapa pun kecuali kepada dirinya sendiri kerana ia telah lalai dalam menuntut ilmu. Walaupun fitnah dan bahaya Dajjal digambarkan dengan gambaran yang begitu besar oleh baginda Nabi SAW, dan ia juga merupakan satu perkara yang berat, namun di sisi Allah tetap juga dia menjadi kecil. Di mana Dajjal tidak ada kuasa terhadap kaum muslimin. Oleh kerana itu ketika Al-Mughirah Ibn Syu'bah berkata dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari pada Kitabul Fitan, ma sa'ala ahadun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anid Dajjal akthara mimma sa'alta. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ma yunsibuka min innahu la yadurruk. Qala qultu ya Rasulullah innahum yaquluna anna ma'ahu at-ta'am wasyarab. Qala huwa ahwanu 'ala Allah min dhalik. Tidak ada seorang pun bertanya lebih banyak tentang Dajjal selain aku, kata Al-Mughirah Ibn Syu'bah. Rasulullah bersabda kepadanya, apakah yang membuat engkau gelisah daripadanya? Apakah yang membuatkan kamu memikirkan terlalu dalam tentang perkara berkaitan dengan Dajjal? Sesungguhnya kata Nabi SAW, innahu la yadurruk. Sesungguhnya Dajjal tidak akan memberikan sebarang kemudaratan kepada kamu. Dan kemudian kata Al-Mughirah, ya Rasulullah, mereka mengatakan bahawasanya Dajjal itu mempunyai makanan dan minuman. Baginda Nabi SAW bersabda, huwa ahwanu 'ala Allah min dhalik. Hal ini hanyalah kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Antara imbalan yang besar bagi orang yang meletakkan kedudukan faham bila berhadapan dengan segala fitnah Dajjal adalah usaha untuk membesarkan Allah dalam diri. Sebesar mana pun makhluk, ketika mana kita meletakkan dia di titik terjauh dalam kehidupan, pasti dia akan menjadi kecil. Masjid ini kalau kita lihat daripada kedudukan 40 km, pasti kecil. Kapal terbang yang begitu besar kita tengok di lapangan, tetapi ketika mana dia melakukan penerbangan, duduk di titik altitude tertinggi 30,000 km, tetap juga kecil. Tetapi kalau duit 5 sen, duit 5 duit tu, kalau kita letak di depan pelupuk mata, maka yang akan nampak besar pada ketika itu adalah duit 5 dik, bukan dunia. Dan begitulah juga imbalan yang pada kedudukan fitnah yang kita nak hadap nanti ni. Setiap hari dan setiap ketika pada makluman yang telah diberitakan oleh baginda Nabi SAW yang kita cinta dan kita kasih, yang akan munculnya Dajjal membawa segala macam keburukan dalam masa 40 hari. Yang dibesarkan bukan ujian, tetapi yang dibesarkan siapa yang memberi ujian. Selagi mana kita tak duduk dalam kelengkapan tauhid sedemikian, maka muncullah gelojak-gelojak risau di kalangan masyarakat umat yang menampakkan betapa titik-titik ujian inilah yang menyempitkan perjalanan hidup. Titik-titik ujian inilah yang akan menghentikan segala macam amal ibadat kita. Sedangkan yang Allah nak daripada kita tidak lain tidak bukan liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi dia punya mindset dia dekat situ cukup mudah. Tapi walaupun mudah, bila kita dah bersama dalam ketetapan dan kefahaman Allah pada nilai iman, automatik dalam waktu yang sama yang mengangkat senjata mengisytiharkan perang dengan kita adalah aduwullah. Bila kita dah duduk dalam kefahaman dan juga iman Allah dalam waktu yang sama, yang akan mengisytiharkan perang dengan kita adalah musuh Allah. Siapa musuh Allah? Syaitan. Yang kita kenal punya banyak khutwah, yang banyak strategi. Di dalam 2-3 hari duk cerita berkenaan dengan solar storm. Padahal duk jadi ya pun. Mereka duk beritahu kata tahun depan ni nak bergelap 17 hari. 17 hari nak bergelap, ada yang kata kurang sikit, ada yang kata lebih sikit. Ya, flare, apa yang disebutkan sebagai julangan suar matahari itu memang akan berlaku
dan dia memang akan memberi kesan, dan dia juga akan membentuk darkness, akan membentuk kegelapan. Tetapi kegelapan ini secara terminologi yang digunakan oleh ahli astronomi adalah kegelapan pada kiraan kemampuan capaian teknologi dan juga informasi. Maksudnya dia akan ada defect kepada talian internet dan sebagainya. Yang tu yang juga digelarkan sebagai kegelapan. Tapi bukanlah kegelapan tu dibundarkan dan dibulatkan dengan besar-besaran mengatakan kita akan hadap dalam waktu yang gelap. Nanti pokok takkan ada oksigen sebab tak ada matahari. Dia pikir sampai tu. Tapi orang yang ahli falak, ahli astronomi, duk sebut dekat kita, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bila orang meletakkan sumber maklumat itu datang daripada kelompok yang berdiri pada faham silauan maklumat semata-mata, yang ambil daripada epilepsi informasi, dia bukan ambil daripada ahli yang sebenar, maka ini akan jadi keburukan dalam masyarakat. Dia bawakan kisah-kisah yang merisaukan, mendatangkan rasa gelisah di kalangan masyarakat, dan ini bertentangan seperti mana yang Nabi SAW anjurkan dalam masyarakat umat, iaitu tarhib wala targhib, datangkan hiburan, datangkan kesukaan, bukan datangkan marah, datangkan kegelisahan dan juga kerisauan. Dan kata pengarang juga, fitnah Dajjal ini tidak akan berlangsung lama di bumi. Walaupun diceritakan berkenaan dengan jumlah kiraannya mencecah habis lebih daripada 1 tahun, tetapi tetap juga takkan lama. Semuanya akan berlalu. Ada satu orang, ni kisah sajalah, dimuatkan dalam satu kitab berkenaan dengan ahli sufi. Bila mana satu raja bertanya kepada seorang ahli sufi, dia kata, ada tak satu nasihat yang pendek tetapi berguna untuk aku? Maka ahli sufi ini mengatakan kepada raja tersebut, semua akan berlalu. Apa maksudnya? Apa benda yang berlaku dekat kamu, apa benda yang datang dekat kamu, apa benda yang kamu keluarkan, apa benda yang kamu ambil, ketika mana kamu melakukan setiap transaksi itu, yang kamu dengar, yang kamu nampak, yang kamu rasa, yang kamu pegang, yang kamu makan, yang kamu minum, yang kamu pakai, ingat ketika mana mengenalkan semua benda itu, kamu kena ucap kalimah, semuanya akan berlalu. Bila mana kita duduk dalam keadaan tahu sifat kesementaraan kita itu, maka kita akan jauh daripada menjadi orang yang memiliki sifat kepemilikan. Yang jadi hari ini masalah sebab kita rasa semua tu milik kita. Kita jadi susah nak melepaskan, kita jadi susah untuk melapangkan, kita jadi susah untuk membiarkan. Sebab bagi kita tu semua hak kita. Ibu kita, ayah kita, isteri kita, anak kita. Sedangkan kemuncak kepemilikan adalah milik Allah. Bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh ambil, termasuk dengan kita. Jadi kalau kita duduk dalam faham macam tu, datanglah macam mana pun ujian, datanglah macam mana pun dugaan, kita akan duduk dalam keadaan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tapi hakikatnya manusia pada hari ini, benar seperti mana yang Nabi sebutkan, dia terikat sehingga menjadi kelompok dahriyun, golongan materialisme, golongan yang berbentuk kebendaan. Dan semua benda perlu ditakrifkan dalam struktur yang perlu untuk dibentukkan. Kalau tak ada bentuk, maka tidak wujud benda tu. Sebab itu disebutkan oleh Syekh Amin Jamaluddin, yang pertama membesarkan Allah, yang kedua kena ingat tak lama pun. Sehingga turunnya Nabi Isa alaihissalam, Isa ibn Maryam alaihissalam, yang akan membunuhnya dan menyudahi segala fitnahnya secara total, keseluruhan. 4 fitnah yang kita sebutkan itu dekat tuan-tuan. Fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah kuasa. Semua akan dibenam, tenggelamkan, diluluh lantahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan waktunya adalah duduk dalam keadaan sabat was sabr. Iaitu sabit aqdamakum, kamu kena perkukuhkan kedudukan kamu pada nilaian iman dan ketauhidan kepada Allah, dan sabar atas ujian. Dan Rasulullah SAW juga tidak meninggalkan kita untuk duduk dalam keadaan terumbang-ambing berkentayangan di atas udara tanpa ada tumbang untuk diikat bagaimana untuk menyelamatkan diri daripada fitnah Dajjal ini. Antara yang terawal dan dimuatkan dalam sekian banyaknya kitab yang mengkaji tentang fitan adalah yang pertama, selalu menjaga doa yang disuruh membacanya oleh Rasulullah SAW pada akhir setiap salat. Setelah tahiyat akhir, sebelum memberi salam.
Antara sunnah yang lain, selepas kita baca kalimah fil alamin innaka hamidun majid, kita akan baca ya muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik, atau kama qal dinik atau taatik. Kita akan ada tambahan dekat situ. Dan sejurus selepas pada itu, bacalah doa ini yang mana dimuatkan daripada beberapa hadis, antaranya daripada Imam Muslim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam dan dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati dan buruknya fitnah masihid dajjal. Dalam ruang yang tersempit ini, kita cuma nak tumpu pada buruknya fitnah al-masihid dajjal. Apa yang nak kena muat dan kita nak kena fahamkan di situ? Nombor satu, kita kena tahu segala perkara yang disanding-gandingkan dengan fitnah dajjal tidak pernah berada dalam kedudukan khair. Semuanya adalah buruk. Semua adalah jahat, semua adalah sesat. Tapi kalau kita tengok, macam ni pun bagus juga kalau ada itu something wrong everywhere. Bukan somewhere lah, everywhere. Keteguhan dan kekukuhan iman kita sedang digoncangkan dengan goncangan yang merisaukan. Sebab tu bila dibawakan tandaan kepada kita, begini sifatnya Dajjal, begini keadaan Dajjalun kadzabun, inilah proksi kepada Dajjal, dan kita merasakan ya masih lagi ada kebaikan pada ruang tersebut dengan ketinggian teknologi dan sebagainya, bahkan dibincangkan dengan begitu rapat oleh kalangan ulama. Bila mana didatangkan tentang satu peristiwa, kata Nabi SAW, dihidupkan ibu, dihidupkan bapa kita. Maka ada yang memberikan komentar, baguslah boleh jumpa juga mak dengan ayah aku. Tak. Bukan mak dengan ayah kamu tu tak bagus. Tak. Menghidupkan itu tidak memberikan kebaikan. Tapi kalau orang kata, okey juga noh. Kalau berjumpa dia, nanti boleh jumpa dengan mak dengan ayah dia balik mangkak. Sebab Nabi dah beritahu dah, bila kamu dengar berkenaan dengan Dajjal, falya'anhu, maka kamu kena usaha untuk menjauhkan diri daripada dia. Jadi yang pertama itu adalah selalu berdoa. Jangan pernah tinggal. Jangan pernah tinggal. Maka dalam riwayat ini disebutkan, bila mana Tamim Ad-Dari bertemu dengan Nabi SAW menceritakan tentang kedudukan Dajjal yang pernah ditemui oleh beliau dalam satu fasa kehidupan sebelum dia memeluk Islam, maka Nabi SAW disebutkan oleh para sahabat tidak pernah meninggalkan doa ini. Tidak pernah meninggalkan doa ini. Nak beritahu kata betapa pentingnya usaha untuk minta kepada Allah, yang mana Allah ini adalah mujibud da'wat, Allah ini adalah qadiyal hajat, Allah yang menyempurnakan segala permohonan, maka Allah juga tidak menolak sebarang permohonan, dan minta pada Allah adalah satu jalan utama dan jalan yang paling mudah untuk kita mendapatkan perlindungan. Tetapi ikatan dia dan juga balutannya adalah dengan kita kena yakin. Jangan doa tapi tak apa nak yakin. Bukan takat ainul yaqin tapi haqqul yaqin. Allah pasti akan memberikan perlindungan. Dan bila mana Allah Ta'ala memberikan perlindungan, maka kita akan duduk dalam kedudukan yang memang dijauhkan daripada segala macam fitnah ini. Dan disebutkan juga oleh Syekh Amin, barang siapa yang berlindung kepada Allah, maka Allah akan melindunginya. Dan barang siapa yang menjaga doa ini, tentu Allah juga akan menjaganya. Barang siapa yang minta, pasti Allah Ta'ala akan lindungi dia. Takkanlah Allah Ta'ala nak meninggalkan benda tu sedangkan Allah, innallaha la tukhliful mi'ada. Allah adalah satu zat yang tidak pernah memungkiri janji dan pasti Allah akan menjaganya. Jadi kena usaha. Setiap kali lepas daripada kita baca tahiyat, sebelum kita bagi salam, maka banyakkan doa. Kalau kita tak baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dalam satu lagi riwayat disebutkan, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Pun boleh. Cuma kalau nak ambil jalan yang lebih selamat, kita ambil ke semua tu, iaitu minta daripada azab neraka jahannam, ataupun dalam hadis yang lain juga disebutkan azab bin nar ataupun azab jahannam. Yang kedua, tidak menghafal surah Al-Kahfi sepenuhnya. Daripada ayat yang pertama sampai ayat terakhir 110. Usaha untuk hafaz. Duk hafal dah Ustaz. Ingat tak? Okey dah lah. Janji dah usaha dah untuk apa? Ingat tak ingat? Yang tu belakang. Jangan duk usaha kita duk hafal, tak usaha tu. Baca 3-4 kali, tak boleh ingat, betul tak baca tu. Yang ni kemangkakan tuan-tuan. Kita kena terus baca. Menghafal surah Al-Kahfi seluruhnya.
atau 10 ayat yang di awal dan di akhir. Yang ni tingkat kedua. Ayat 1 sampai 10, ayat 101 sampai ayat 110. Usaha untuk bagi ingat. Dan kemudian kalau tak boleh juga, ataupun 10 ayat-ayat di awalnya, kerana di situ pun terkandung 1001 fadilat yang pastinya akan memberikan kebaikan, iaitulah kebaikan besar dan utama, terjaga kita, terlindung kita daripada Dajjal. Kerana telah bersabda baginda Nabi SAW, "Man hafidha 10 ayatin min awal suratul kahfi, asama min fitnatid Dajjal." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal, disebutkan dengan kalimah hafaz, iaitu menjaga 10 ayat dari awal suratul kahfi, maka ia akan terjaga dari fitnah Dajjal itu secara khusus. Riwayat ini disebutkan dalam 4 riwayat utama, iaitu Imam Muslim, Imam Ahmad, Sunan Abu Daud dan juga Sunan Tirmizi. Jalurnya daripada Abu Darda. Maka barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah untuk melihat Dajjal, hendaklah dia meludahi mukanya seakan-akan ia adalah khinzib, iaitu satu nama syaitan pengganggu solat, ataupun khanzab. Ada juga disebutkan dengan panggilan khanzab. Selain daripada itu, yang disebutkan khinzib ini adalah satu jenis nama pangkat yang diberikan kepada syaitan yang digelar sebagai Al-Khannas. Syaitan Al-Khannas, yang mana kedudukannya akan hadir dalam diri setiap anak cucu Adam, terutamanya orang Islam, khusus duduk di masjid. Dan dia akan main sejurus selepas daripada kita angkat takbir. Allahu Akbar, kita qiyam, maka syaitan ni lah yang akan main dulu. Yang akan melata dan juga berlari-lari di dada hati kita untuk memetik dan memicu mana-mana switch yang boleh digunakan untuk mengganggu perjalanan ibadat salat, sampai kata Nabi, hatta kamu terlupa berapa banyak rakaat kamu salat. Ada? Bukan kata tak ada setan main masjid, ada. Bukan kita kata orang yang main tu tak, setan memang duduk tunggu bagi orang yang terleka dan terlena. Dan hendaklah dia membaca ayat-ayat awal atau akhir dari suratul kahfi, semoga Allah menyelamatkan dirinya daripada Dajjal. Sebagian ulama juga menyatakan dihafalnya suratul kahfi itu sampai ke tahap dibacanya suratul kahfi seperti membaca suratul Fatihah. Dia punya ingat suratul kahfi itu sampai macam dia baca suratul Fatihah. Sama gandingan dan juga keadaan dia. Dan kerana itu Al-Kahfi ini kedudukannya, kalau tengok balik antara benda yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, duduk di surah yang ke-18, diapit oleh 2 surah besar yang berkaitan berat dan besar tentang pembinaan watak akhir zaman, iaitulah surah Al-Isra', yang keduanya 17, itu surah 17, surah 19, surah Maryam. Yang mana rangkuman daripada 3 surah 17, 18, 19 ini berlaku segala macam perkara yang perlu untuk kita nisbahkan kemuliaannya, kekagumannya, keazimannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan Isra wal Mi'raj, kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ditidurkan Ashabul Kahfi di dalam gua dan sebagainya, penceritaan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Keseluruhan kisah itu adalah kisah yang perlu untuk diimani, bukan diakali. Kalau kita pulun untuk diakalkan, maka paling tidak pun akan menemui dinding-dinding kebuntuan, kerana tak boleh kita nak selesaikan. Surah Al-Isra' dimulakan dengan kalimah Subhana. Surah Al-Kahfi dimulakan dengan kalimah Alhamdulillah. Surah Maryam dimulakan dengan Kaf Ha Ya Ain Sad harfu muqata'ah. Jadi macam mana kita nak selesaikan yang awal itu? Yang tu pun tak boleh lepas lagi. Tambah pula kita nak menyelesaikan rangkuman ayat-ayat yang dibincangkan dalam surah-surah tersebut. Sebab itu yang penting usahalah untuk membacakan surah Al-Kahfi. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang mendengar, yang mengetahui kemunculan Dajjal, hendaklah dia berlindung. Yang pertama ke kota Madinah atau Mekah, kerana kedua negeri itu tidak akan dapat dimasuki oleh Dajjal. Ada satu pembahasan khusus yang dibawakan oleh antaranya Dr. Yusuf Wabil pada bab menceritakan tentang, nanti kita akan masuk juga bab tu, iaitu pengkhususan tentang perpindahan. Orang akan beramai-ramai berpindah untuk duduk di Mekah dan Madinah pada satu ketika. Bahkan dalam riwayat ini disebutkan mereka akan bergerak ke Syam dan juga ke Jaziratul Arab yang terkhusus kepada Mekah dan Madinah bila mainnya waktu kemunculan Dajjal itu. Namun tidaklah kita nak sebutkan perkara itu
adalah akan berlaku dengan begitu mudah, kerana nanti akan ada sekuel daripada kedudukan yang kita hadap sekarang ni tuan-tuan, macam mana yang dilakukan gerakan mengajak ramai orang untuk tidak melakukan umrah haji kerana isu Palestin baru-baru ni. Begitu juga pemboikotan ke atas Saudi secara besar-besaran yang dilakukan oleh beberapa pihak, dan nanti akan ada satu peluang ataupun satu ruang di mana dekat dengan waktu kemunculan Dajjal, manusia yang beriman itu sendiri automatically dia akan rasa perlu untuk pergi ke Mekah dan Madinah, dan pada waktu itu mereka akan duduk di sana pada kedudukan masa yang agak lama. Dibincang, nanti kita akan masuk pada bab tu. Yang keempat, barang siapa yang tidak mampu melakukan 3 hal yang berlalu, hendaklah ia lari dari depan Dajjal, kerana ia tidak akan membahayakannya dengan tetap berzikir dan berdoa. Yang ni kalau kata 3 benda tu dia tidak sempat untuk buat. Dia tak sempat untuk baca suratul kahfi. Dia tak sempat untuk sampai ke Madinah dan juga Mekah. Dia tak sempat untuk berdoa kepada Allah sepanjang hidup dia. Maka bila mana dia duduk dalam keadaan berdepan dengan Dajjal, masih lagi ada satu lagi yang Nabi sebut, iaitulah dengan bersegera meninggalkan, menjauhkan, berlari. Dirincikan lagi dalam satu hadis bagaimana manusia pada ketika itu akan melarikan diri ke arah pergunungan, ke lereng-lereng gunung, masuk, naik ke atas bukit dan sebagainya untuk melarikan diri daripada Dajjal. Tapi larian mereka bukanlah larian membuta tuli, larian mereka adalah dengan zikir dan berdoa. Apa doanya? Doa minta a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahu akbar, setidaknya sepanjang waktu tu. Kerana apa? Kerana pada waktu tu kata Nabi, seperti mana kita sebutkan hari itu, Dajjal akan muncul di waktu kekontangan dunia tidak mempunyai sebarang sumber makan. Bumi menahan hasil tumbuhan, hujan pula tidak diturunkan selama mana fasa itu berlaku. Maka manusia yang beriman pada waktu itu berhadapan dengan risiko yang disebutkan sebagai kelaparan. Bahkan baru-baru ni di Palestin pun bukannya SAT mereka kena tu. Ada yang sampai paling lama 37, ada satu bayi yang terperangkap di bawah timbunan runtuhan selepas 37 hari diselamatkan. Bila mana mereka selamatkan baby ni, kecil lagi, umur asal dalam sebulan lebih ke 2 bulan lebih. Diselamatkan dan masih hidup. Nak bak tu 37 hari tu lama, kita puasa 30 tu pun muka macam kungkiak. Ni 37 hari tuan-tuan, baby. Allah Ta'ala lindung sungguh-sungguh kelompok-kelompok yang barakah ini. Dan nanti Dajjal, dia akan main dalam situasi yang seakan sama, tetapi tidaklah dalam fasa yang seperti itu secara direct. Macam kita pernah sebut dekat tuan-tuan dulu, kalau kata berlaku Malhamah Al-Kubra, kalau tengok daripada gagasan yang kita bawakan daripada tamsilan dan juga pemahaman Old Testament dan New Testament, mereka telah tandakan lembah Magnedo, kawasan yang dinamakan satu tempat yang bakal berlakunya peperangan besar tersebut. Kalau kita tengok balik, kita tarik sampai ke hadis Nabi SAW, kita akan pemati dekat satu tempat yang dinamakan A'maq dan juga Dabib, yang terletak di kawasan Syria, yang mana pusat ribatnya akan tertumpu di Asqalan, yang mana hari ini dikenal sebagai Ashkelon yang kita sebut kerana itu dekat tuan-tuan. Cuma situasi yang dibumikan pada waktu itu, maksudnya semua tempat kena, adalah musim kemarau, kering, kontang, tidak ada makanan. Tetapi Nabi SAW telah memberikan garanti, jaminan utama kepada orang beriman, yang mana orang beriman akan kekal hidup dalam keadaan mereka makan dengan hanya menggunakan zikir. Mereka akan terus hidup dalam keadaan berzikir. Jangan fikir dengan fasa kita. Sebab tu bila kita cerita tentang Palestin, tuan-tuan jangan duk ukur timbang dengan kita punya kilo, tak sama. Mereka punya gantang dan cupak mereka tak sama dengan kita. Sebab tu bila kita sebut, elakkan diri daripada termasuk dalam kepompong manusia yang berusaha untuk membiasa-biasakan Nabi. Ada kelompok-kelompok tertentu yang kita lihat sepanjang dekad ini, yang mereka berusaha untuk membiasakan Nabi. Dengan kalam Nabi adalah manusia biasa. Tetapi biasanya Nabi tak sama macam kita punya biasa. Biasanya Nabi adalah 70 rakaat solat. Kita punya biasa 70 baru solat. Yang ni yang kita nak kena fahamkan. Biasanya Nabi bukan biasanya kita. Tapi kalau kita dah masuk dalam doktrin racun macam ni,
Maka bila datang isu berkenaan dengan Nabi kata di akhir zaman nanti orang iman akan hidup dan terus hidup dengan izin Allah hanya dengan asbab mereka mengucapkan kalimah zikir, dan itulah makanan mereka. Kita fikir zaman lah, zaman Coldplay ni, pakai melingkup lah. Zaman yang tak erti nak kata benda-benda yang baik itu perlu disyukuri ni pelik. Kita kata benda ni tak masuk. Tak masuk pasal kita fikir dengan akli. Kita tak duduk dalam tingkat iman macam mana yang berlaku di kalangan Ashabul Kahfi. Tuan-tuan tengok doa Ashabul Kahfi apa dah? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka duduk dalam pengajaran raja di Kianus yang mengejar mereka dengan begitu menggila sampai ke tahap Allah Ta'ala takdirkan mereka berada dalam Al-Kahfi, dan apa mereka minta? Bukan makanan, bukan minuman, bukan perlindungan, tetapi mereka minta rahmah. Apa itu rahmah? Kata Ibnu Kathir, rahmah itu adalah menunjukkan tingkat pengampunan Allah paling tinggi. Dalam keadaan macam tu pun, Ashabul Kahfi mengatakan semua ini berlaku bukan kerana apa-apa, tapi dikarenakan oleh dosa-dosa kami. Kerana itu ya Allah, min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tapi kita hari ni kalau jadi apa pun, salah kawan tu, salah kawan ni, mujuk jari dia 10. Kalau ada 30 jari, 30 jari itulah dia akan tuding dekat semua orang. Tanpa mengira kesalahan itu adalah dilakukan oleh diri sendiri dalam keadaan dia tidak sedang. Sebab tu tak boleh untuk kita neracakan pemahaman tentang peristiwa akhir ini dengan pembaris kehidupan sekarang. Tak boleh sampai, tuan-tuan. Macam mana kita nak hadap isu Palestin pun kita tak boleh terima lah. Bukan dekat Palestin, di Turki masa gempa bumi berlaku itu. Lebih daripada berapa jam, 72 jam satu orang budak diselamatkan di waktu yang sejuk. Dia keluar-keluar, dia beritahu, dia kata dia duduk dalam tu panas. Pasal apa duduk kat luar ni sejuk? Siapa yang panas ke dia dalam tu? Dan duduk, bila mana ada satu kes yang dijumpai dalam timbunan runtuhan bangunan, ketika dikeluarkan, dia kata duduk dalam runtuhan tersebut, ada orang yang duduk main, bagi dekat dia makan. Siapa yang bagi? Sebab tu bila sebut kata Siti Maryam, cerita berkenaan Ashabul Kahfi, cerita berkenaan dengan Isra wal Mi'raj, usahalah untuk duduk dalam keadaan tawakkaltu 'ala Allah, dan dudukkan diri kita paling tidak pun wallahu ta'ala alam. Paling tidak, paling kurang pun yang tu lah. Sebab Allah yang menguasai segala dimensi. Kerana itu jugalah bila disebutkan yang keempat, barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan 3 hal itu, adakah Nabi kata, bilang, siapa suruh tak percaya Al-Kahfi? Sebab hakikat orang iman ni, dia macam ni. Orang beriman ni, dia tidak akan ada satu perasaan yang jenis. Dia bahasa dia mudah kalau kita cakapkan dengan bahasa mudah kita. Contoh, itulah aku dah bak dah kat hang. Yang ni perkataan yang sebenarnya Nabi minta kita supaya jauhkan. Orang beriman ni, dia tidak pernah memadan mukakan saudara dia. Itulah hang tak mau dengar cakap aku. Itulah hang aku dah kata dah. Kan? Dia lagu tu lah. Kan? Tu, nampak? Benar-benar lagu tu sepatutnya tidak boleh ada di kalangan orang beriman. Kalau kita cermati perkara ni dengan begitu, dengan penuh kasih sayang, betapa Nabi telah pun menunjukkan kepada kita satu jalur yang duduk dalam keadaan berukhuwah ni, tidak ada buruk sangka dan juga tidak ada prasangka sesama kita. Tak ada. Nak abang kata nak sampai tahap faham iman macam mana yang kita sebutkan tadi ni, benda tu kita kena kikih buang. Kita kena lunturkan, kena kendurkan, kita kena cabut, gugurkan daripada hati kita. Tapi kalau selama hidup ni kita masih lagi hidup, ada lagu tu, bila tengok kehancuran, kejatuhan saudara kita, kita pun dengan seronok kata, padan muka, ambil hang. Yang ni. Walaupun nampak macam benda dah dinormalkan dalam masyarakat, tetapi wahai saudaraku, ia adalah satu benda yang menghalang kebaikan yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi kalau kata kita boleh tarik benda tu, kita buang jauh-jauh, insyaAllah biiznillah, dalam waktu terdekat, kita akan beroleh nusrah dan juga al-ma'unah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu daripada 4 perkara ini, yang keempat ini adalah satu perkara yang disebutkan sebagai kedudukan terakhir bagi kalangan orang beriman bila berhadapan dengan Dajjal itu secara direct. Kita tak tahu macam mana nak jumpa dengan Dajjal. Kita tak tahu adakah kita ni termasuk dalam kumpulan yang bakal berada di waktu munculnya Dajjal. Tetapi semuanya berada dalam genggam takluk Allah. Sekiranya Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala izinkan untuk kita duduk pada ketika itu,
maka carilah kedudukan pada jalan keempat untuk mengelakkan diri daripada bertemu dengan Dajjal. Cuma ada satu yang disisipkan. Kerana apa? Akan ada orang yang terkesima dan teruja dengan kemampuan dan juga kebolehan Dajjal dalam menguasai suasana. Dan pada ketika itu, ramai di kalangan manusia termasuk yang beriman, kata Nabi SAW, yang juga akan menjadi kelompok fattabi'uh, iaitu golongan yang akan terus mengikut Dajjal. Kerana apa? Dalam dirinya ada syubhah. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Kerana itu, daripada apa pun yang kita sebutkan pada tajuk malam ini berkenaan dengan cara dan juga kaedah menghindarkan diri daripada fitnah Dajjal, termasuk Dajjal itu juga, betapa pentingnya untuk kita menanamkan rasa cinta kepada Nabi SAW. Satu orang yang memberikan segala keperluan jawapan untuk hidup bukan sekadar di zaman Nabi, tetapi juga hidup di zaman yang sudah pun ketiadaan Nabi SAW. Usahalah untuk datangkan rasa cinta kepada Nabi SAW, kerana orang ini, manusia ini, yang Allah Ta'ala pilih, memberikan seluruh kehidupannya untuk memetakan kepada kita bagaimanakah caranya, bukan sekadar untuk hidup, tetapi bagaimana untuk menuju kematian di zaman yang begitu dahsyat ini. Antara lain disebutkan juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam satu riwayat yang disebutkan oleh beliau sendiri, yang mana selain daripada empat perkara ni, satu lagi jalan untuk mengelakkan diri daripada berada dalam kedudukan terkesan ataupun mendapat kesan daripada fitnah Dajjal adalah dengan memperbanyakkan bacaan selawat. Usahakanlah untuk pilih satu waktu ataupun dalam satu hari itu tuan-tuan boleh dapatkan barang mungkin 5 minit yang terkhusus untuk kita banyakkan dan kita lipat gandakan ucapan selawat. Dan tak perlu untuk risau selawat mana. Selawatlah apa pun, selawat yang tuan-tuan rasa lunak dengan dia. Tuan-tuan rasa biasa. Kalau tanya nak baca selawat afdal, silakan. Selawat Ibrahimiyah tu boleh, silakan. Selawat Adriki, silakan. Tuan-tuan nak buat selawat syifa, silakan. Cuma yang disebutkan, kalau tuan-tuan perhati dan tuan-tuan perasan, di sekalian banyaknya ulama, mereka meletakkan posisi perjalanan hidup mereka setiap hari dengan ada ruang untuk berselawat secara khusus. Walaupun benda ni allergic untuk kita sebut pada waktu law. Zaman-zaman law ni kalau sebut selawat, orang akan sinis. Tapi nak abang kata, kesinisan itulah yang bakal memberikan kebaikan kepada tuan-tuan. Kerana selain daripada syafaat di akhirat, antara syafaat yang bakal kita perolehi di dunia, setidaknya adalah terlepas daripada fitnah Dajjal. Dan kerana itulah kena usaha juga untuk memperbanyakkan selawat. Seperti mana kita sebutkan awal tadi, minta kepada Allah. Yang kedua baca suratul Kahfi. Yang ketiganya adalah dengan berusaha untuk, kalau sampai waktu dia berpindah ke Mekah dan Madinah. Mekah dengan Madinah, bukan Kuala Mekah. Kuala Mekah dekat. Ini Mekah dengan Madinah. Madinah pun kena cek Madinah mana. Tak pergi ambil Madinatul Qadim Al-Ula, Bandar Al-Ula. Orang duk buat konsert tu, bunggah. Ini Madinatul Munawwarah. Ada Masjid Nabi. Kemudian adanya Masjidil Haram. Kerana itu dalam satu lagi riwayat sebut pergi ke Syam, iaitu Palestin, kerana di sana ada Masjidil Aqsa. 3 masjid ni, tandaan dia. Dia punya tumang pengikat dia dekat situ. Dan jangan pernah risau, jangan pernah gelisah untuk menghadapi peristiwa yang bakal berlaku selepas daripada ni nanti, iaitu Palestin pastinya tidak akan digelar dan dikenal sebagai Palestin lagi. Nanti akan sampai satu waktu kita akan kenal seluruh itu sebagai tanah Syam. Seperti mana berkatnya doa Nabi SAW, Allahumma barik lana Syamina. Tak ada dah Palestin tu. Tapi dia akan main dalam panggilan Syam. Maksudnya keseluruhan tanah itu menganjur daripada kawasan Jordan, Lebanon di atas Palestin dan juga di sebahagian di antara itu adalah Syria. Keseluruhan itu akan kembali dikenal sebagai Syam.
dengan berbunganya hati umat Islam pada waktu itu dalam keadaan yang tidak boleh nak diuraikan dengan kata-kata, kita akan ada, kita akan dapat capai zaman tu, insyaAllah biiznillah. Cuma tak tahu kita ni lah, actual kita tu sempat ke tidak, Allah alam. Tapi benda tu akan mai. Sebab ditandakan dengan bukti yang jelas betapa nanti Nabi sebut pusat Islam akan berpindah ke Syam, yang mana pusatnya di Damsyik, kemudian pusat ribatnya di Asqalan. Berlaku perang besar di Dhabi' dan A'maq, dan di situlah akan berlakunya Malhamah Al-Kubra. Dan waktunya semakin dekat. Bila sebut kata waktu dekat ni yang kita duk ingatkan selalu. Dia akan main satu fasa yang mana tidak akan ada lagi kelompok yang munafik. Pada satu segi, alhamdulillah, kita seronok. Pasal zaman tu tak akan ada hipokrit lah. Tak ada siapa dah yang geng-geng acah neutral, naturalisasi, geng-geng hipokrit, geng-geng munafik, tak ada dah. Sebab mai zaman tu, fitrah fasa tersebut akan menyembulkan dan akan menimbulkan beza banding antara dua kumpulan sahaja. Zaman yang bakal kita tempah nanti ni adalah zaman pertembungan antara iman dan kufur. Walaupun benda ni adalah satu benda yang berat, tetapi ketahuilah kita akan hadap zaman tu. Takkan ada lagi orang yang acah-acah beriman, tak. Memang terus dia jadi kufur. Walaupun mereka adalah kelompok yang menutup aurat, mereka adalah kelompok yang solat, mereka adalah kelompok yang berpuasa. Tetapi kelompok pada waktu itu tidak ada lagi ruang yang kita kata mereka duduk dalam area, grey area. Tak ada lah. Dia bukan duduk dalam keadaan samar-samar, tetapi memang dengan jelas. Dan waktu tu sedang ditenun untuk kita sampai lah. Cuma minta-minta kita duduk dalam keadaan yang ditandakan dengan keadaan yang beriman, sebab daripada apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita benar-benar bersungguh-sungguh mujahadah dalam jalan tersebut. Dan jangan kita duduk dalam keadaan lima yaqulu ma la taf'alun, hanya bercakap tetapi tidak melakukan, dan usahalah untuk mengelakkan perkara ini, insya-Allah. Jadi yang di situ kita tandakan pada tuan-tuan untuk malam ni, perkongsian bersama dengan tuan-tuan yang mulia. Dan ini adalah perkongsian yang terakhir saya bersama dengan tuan-tuan untuk tahun ini. Kerana kita cuma akan bertemu pada tahun depan. Tahun ni tak jumpa lah. Pasal saya awal bulan. Kan? Jadi kalau ada kebaikan, mohon tolong saya lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Macam selalu saya sebut, ambillah hikmah yang saya sampaikan kepada tuan-tuan. Sejauh mana dan sedalam mana. Kerana cendekia lama menyebutkan, reduk pohon di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup mendapat hikmah, selaut garam terasa tawar. Dan akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aquli qawli hadha, wa astaghfirullahal adzim li wa lakum, wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafadhal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga mohon tuan-tuan untuk terus berdoa kepada Gaza, Palestin, dan terkini Jenin. Dan juga dalam waktu yang sama kita banyakkan doa untuk Al-Fadil Ustaz kita yang kita cintai, Ustaz Dr. Majdi. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kesembuhan dengan keadaan segera, insyaAllah, biiznillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.